Memang nampak lah muka dia jelas. Rambut dia macam mengubang, keluar berubah macam tu. Mata macam buntang. Bulat tau, mata dia buntang macam tu kan. Macam nak terkeluar tau pada soket. Kau bayangkan dia terapung. Sejujurnya lah kalau kerja guard ni, bukan nak kata semua tau. Mungkin lah segelintir. Kalau dah shift malam, takkanlah langsung kau tak ada tertidur ke apa kan. Okay. So menurut cerita kawan aku ni, dia tertidur. Lepas tu tiba-tiba dia terdengar bunyi orang berjalan. Dia dengar bunyi orang berjalan. Dia usah dekat tingkap. Dia tengok bos. Dia tengok ada bos. Dia tengok bos dia dah sampai. Dia pun cepat-cepat lah bangun. Lepas tu wish morning boss. Bos dia pun okey lah, angguk ke apa ke tak tahu. Lepas tu bos dia pun masuk dalam office. Waktu bos dia masuk kat dalam office, dia macam tergerak lah nak tengok jam waktu tu pukul berapa kan. Lepas tu dia perasan, baru pukul 2:30 pagi lah. Dia fikir macam tu tau. Sebab kalau bos dia sampai pun, tak adalah seawal tu. Pukul 2:30 pagi. Bos dia kalau sampai pun, paling awal pun memang pukul 5 pagi. Bayangkan pukul 2:30 pagi. Lepas tu terus kawan aku ni rasa macam tak sedar hati tau. Dia cakap, tadi tu betul ke bos yang masuk? Dia memang fikir masa tu takut penyamun ke apa tau. Dia pun tak ada fikir hantu ke apa, tak ada. Okay, dia terus keluar pada pos dia. Dia masuk office. Waktu dia dekat dalam office, dia pusing-pusing ronda-ronda, dia cari bos dia. Tiba-tiba dia teringat, bos still lagi tengah cuti ni. Waktu tu lah dia terdengar bunyi orang berlari dekat tangga. Berlari-lari, tak tahulah naik turun macam tu lah. Bunyi orang berlari. Waktu tu juga dia pun teringat, laluan nak ke tangga, pintu ataupun grill terkunci tau. Memang tak ada akses. Maksudnya memang tak ada orang boleh masuk dekat situ. Waktu tu lah kawan aku tiba-tiba rasa macam meremang. Dia cepat-cepat keluar pada office, tutup pintu semua, tutup lampu. Okay. Dia masuk balik dekat dalam pos dia. Katanya lah, dia terus sambung tidur. Dia bukan jaga kilang, dia jaga pos asrama. Pos asrama pekerja kilang lah dia jaga. Menurut pencerita ni, kedudukan pos asrama, dia betul-betul, dia bukan berada dekat dalam asrama tu tau. Dia berada dekat luar. Berada dekat luar asrama. Dan katanya lah kalau pemandangan pada waktu malam tu memang agak menyeramkan lah dari luar pos asrama tu. Okay, kira macam bila kau duduk kat dalam pos tu, kalau kau pandang depan, kau pandang luar, kau akan nampak cuma pokok-pokok je. Macam sunyi tau. Macam tak ada apa situ. So ceritanya, kawan ni, dia pun tertidur malam tu. Masa tu, katanya kejadian lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Tengah-tengah dia tertidur, tiba-tiba dia terdengar bunyi orang menangis. Makin lama, makin kuat. Dia usah bawah meja. Sebab bunyi tu seolah-olah macam berada dekat dalam pos. Bukan dekat luar ke apa. Memang terlampau dekat dengan dia. Okay? Dia tengok bawah meja. Dan kat dalam sekeliling pos tu memang tak ada orang. Waktu tu lah member ni nak keluar pada pos tu. Waktu dia nak keluar pada pos, tiba-tiba dia ternampak ada satu perempuan pakai baju putih, tapi baju putih dia lusuh. Rambut dia panjang, tutup muka. Kawan ni memang dah takut. Dia terus call unit peronda. Okay, diorang pun mesti ada unit peronda kot. Okay, dia call, suruh datang.
Waktu tu, okay, dalam berapa minit lepas tu, unit peronda pun sampai. Yang mengerikan waktu tu lah unit peronda tak datang dekat tau. Unit peronda macam, mungkin macam dah nampak benda tu agaknya. Bila dah nampak, diorang terus patah balik. So, member ni pun masa tu macam nak lari, nak keluar pun takut. Dia terpaksa duduk kat dalam pos tu. Jadi apa dia buat, terpaksalah dia buka, dia mainkanlah apa-apa bunyi bacaan orang-orang mengaji macam tu. Dan dia pun stay lah kat situ sampailah pagi. Kejadian ni berlaku dekat kawasan area Ara Damansara. Okay. Menurut pencerita ni lah waktu tu, waktu shift malam, dia jaga ni macam satu office tau. Bukan satu building. Dia cuma satu office je. Maksudnya kau bayangkanlah rumah lah. Rumah tapi macam tu. Waktu tu, waktu malam, dia okay, memang kira macam, bayangkanlah just satu office, takkanlah nak ambil staff ramai-ramai kan. Okay, cuma macam bekerja mungkin dalam 2 orang lah. Mungkin satu shift pagi, satu shift malam. So dia waktu malam waktu tu. Dia memang pasti dan dia memang tahu kalau dia jaga kat situ, memang dia seorang je, tak akan ada orang lain. Waktu dia tengah jaga, waktu ni gangguan ni macam pun atas pada pukul 1 pagi macam tu. Tiba-tiba dia terdengar macam bunyi orang berjalan dekat dalam kawasan office. Tapi dia pun macam, mula-mula tu dia tak fikir sangat lah. Sebab memandangkan kawasan office tu dekat ground floor tau. So mungkin lah dia fikir bunyi tapak kaki orang berjalan tu mungkin berada dekat, macam kata, macam belah belakang. Maksudnya luar office, bahagian belakang. Mungkin lah ada orang berjalan ke. Kebetulan dekat situ pun ada kedai mamak. Dia fikir mungkin lah. Masa tu bukan waktu PKP lagi tau. Orang bebas keluar 24 jam macam tu. Okay. Dia dengar macam bunyi orang berjalan. Masa tu dia expect macam, okay, mungkin orang kat luar kot. Dia tak fikir macam tu. Tiba-tiba, yang buat dia macam agak tersentak, dia terdengar bunyi PAM. Bunyi pintu tau. Bunyi macam orang hempas pintu. Dia pun macam, ini macam bunyi dekat dalam ni. Dia bangun. Dia check satu-satu bilik. Tengok pintu. Dia pun fikir macam, memang pintu semua tertutup. Okay, kalau pintu-pintu macam pejabat-pejabat macam bilik-bilik bos ni, ataupun bilik-bilik macam mana-mana department ni, selalunya dah, kalau mana yang berpintu ni, diorang akan kunci sebelum balik. Dia pun terfikir, tak mungkin lah kalau pintu ni tiba-tiba ada yang tak kunci pintu, dia tertutup sendiri. Dia pun check satu-satu tombol, pulas-pulas, memang terkunci. Waktu-waktu dia tengah check, tiba-tiba dia dengar bunyi macam ada orang flush. Bunyi ni bunyi dari dalam tandas. Dia pun masa tu pun macam, alamak, nak tengok ke tak nak? Nak tengok ke tak nak? Sebab waktu tu dia memang rasa macam, tak apalah, tengok je lah. Dia masuk, dia tengok kan. Dia datang tengok, memang tak ada kesan orang lepas guna ke apa ke. Macam kata lantai pun tak basah, macam tu kan. Sebab saya ingat dia kali terakhir dia pergi tandas pun dah pukul 10 malam. Kejadian waktu tu atas pukul 1 pagi. Lepas tu tengok macam semua, everything is okay. Dia pun keluar. Waktu tu dia kata dia keluar, dia macam dah mengantuk kan. Dia nak smoking. Waktu dia nak keluar tu, bukan waktu dia nak keluar, dia dah keluar. Dia keluar pada office. Mata dia tertancap
dengan satu tong sampah besar tau. Kira macam seberang pada office dia tu. Dia ternampak ada satu benda macam berbulu tengah mencangkung atas tong besar tu. Tak tahu benda tu apa yang, tapi memang dia kata benda tu besar lah sebenarnya. Nampak tangan dia panjang. Kau bayangkan tak tahu nak cakap, kalau manusia boleh ke macam kau bertinggi tau atas tong besi tu. Dan tak mungkin manusia sebab dia berbulu. Mula dia fikir monyet. Tak mungkin monyet sebab lagi besar pada orang. Dia korek. Lepas tu nampak macam tak tahulah, dia macam hisap, macam dia makan ke apa benda-benda daripada tong sampah tu. Waktu tu memang dia rasa macam lutut dia dah goyang semua. Dia terus pandang tempat lain, cepat-cepat masuk. Dan dia call lah kawan dia, minta tolong teman dia waktu tu. Kedudukan sekolah ni dia macam agak jauh tau daripada macam kedai-kedai, kawasan perumahan. Kiranya kalau nak masuk kat situ, akses kat situ, okey, boleh bas sekolah, macam kereta-kereta semua nak masuk boleh. Bukan tak boleh masuk. Boleh masuk. Tapi kalau nak kata ada orang nak berjalan kaki, nak pergi ke sekolah tu macam agak mustahil. Okay. So cerita dia ni, menurut pencerita ni, dia jaga sekolah tu 1 malam je. Okay, kira macam tak ada dia jaga seseorang. Sebenarnya ada lagi kawan-kawan yang lain yang jaga tempat tu. Tapi malam tu tak silapnya shift malam tak silap ada macam 2 orang. Sepatutnya 3 orang. Tapi seorang tak boleh datang, tak tahu kenapa. So dia tinggal dia 2 orang. Okay, disebabkan dia macam budak baru lagi kan, macam banyak lagi benda dia nak belajar semua. So dia kena jaga pos je lah, duduk dekat pos je. So kawan dia lagi seorang ni macam setiap berapa jam dia akan keluar pada pos tu, akan buat clocking tau. Macam dia macam ronda dekat satu kawasan sekolah. Dia kurang cerita lah apa yang aku faham, apa yang dia cerita. Okay, dia buat clocking. Masa dia buat clocking, masa kawan dia keluar pergi buat clocking, okay, sebelum tu kawan dia dah tegur, cakap baik-baik tau duduk sini. Sebenarnya sini tak ada apa-apa tau, kawan dia cakap. Cuma kalau ada orang macam faham lah waktu sekarang ni siapa je nak datang sekolah, cikgu pun tak datang, dia kata. So kalau macam ada orang kalau ada orang datang ke apa ke, macam tak payah layan lah, dia cakap macam tu. Okay, so kawan dia pun dah keluar pergi clocking. Masa kawan dia keluar pergi clocking, rasanya dalam masa 15 minit juga kot waktu tu, tiba-tiba dia terdengar macam bunyi suara kucing tau. Bunyi suara kucing tu bukan bunyi macam biasa. Selalunya kucing ni kalau jarang lah, tak tahu kalau kucing nak berbunyi selalu pasal apa. Betul tak? Macam dah tu waktu malam, sama ada nak kata bunyi macam bunyi dia lapar ke apa, tak. Tapi bunyi kucing ni macam mendorong dia untuk keluar daripada pos tau. Sebab bunyi dia macam seolah-olah macam dia tengah kesakitan. Macam seolah-olah macam tersepit ke, kena pijak ke, macam tu. So jadinya dia keluar pada pos. Kucing tak ada. Dia cari memang tak ada kucing kat situ. Sebenarnya memang dekat kawasan sekolah bukan tak ada kucing langsung, ada. Tapi waktu dia keluar tu kucing tu tak ada. Lepas tu dia masuk balik. Bila dia masuk balik dekat pos dia terdengar lagi bunyi. Kali ni lagi nyaring. Macam seolah-olah sakit sangat bunyi dia. Dia keluar. Waktu dia keluar pada pos, tiba-tiba dia nampak macam ada orang tengah duduk, macam ada orang macam tengah terduduk tau dekat pagar.
Kau perasan tak kalau macam tepi-tepi pagar ni selalunya macam ada batu tau, macam kita boleh duduk tau. Waktu tu dia ternampak macam ada orang duduk dekat tepi pagar tu. Tiba cakap, tiba-tiba apa, daripada pengamatan dia, orang tu macam perempuan tua, rasanya dah macam dah atas daripada 70 tahun. Dia cakap, dia katalah dengan dia kata dengan benda tu panggil dia, sini kejap macam tu tau. Dia pun macam meremang lah. Lepas tu dia datang. Okay, dia macam, dia pun tak fikir apa-apa. Dia tak ada fikir macam bunyi, dia tak ada macam, biasalah macam kata kadang-kadang macam ada masa kita ni macam terpukau kan. Macam kita tak fikir benda yang pelik-pelik. Kita pun mungkin fikir macam nampak orang tua kan, mana datang makcik ni. Dia pun datang. Dia datang. Okay, benda tu macam tak nampak muka. Macam dia terduduk. Okay, pakai baju macam baju batik. Baju batik tapi dia berselendang. Pakai berselendang jarang macam tu. Tapi dia tunduk. Lepas tu nampak lah macam dia bawa beg ke apa, tak tahulah, macam beg besar-besar macam tu. Dia duduk situ. Lepas tu dia cakap lah, kenapa makcik? Dia kata lah. Lepas tu makcik tu cakap apa tau, boleh tak bagi makcik masuk? Makcik nak tumpang sini satu malam je. Makcik tak ada tempat lah nak pergi. Tiba dia fikir macam, kau nak bagi orang masuk pun macam mana Dia terfikir macam tu tau. Lepas tu seram lah cerita ni. Cerita yang last ni memang seram. Aku remang sampai sekarang. Okay, dia kata, kejap ya makcik tunggu ya, saya tanya kawan saya. Okay, dia masuk balik pos. Dia try contact kawan dia guna walkie-talkie. Tapi macam mungkin tak tahulah, macam tak dapat ke apa ke macam tu ke. Okay, lepas tu dia try call kawan dia. Kawan dia cakap, dia kata, okay, aku petik je lah nama dia, Man. Tak tahulah siapa kan. Kata, Man, ada orang tua lah kat luar ni, dia nak tumpang. Lepas tu si Man ni terus macam, Astaghfirullahalazim, berapa kali tadi aku kena cakap dengan kau kan, kalau nampak benda pelik-pelik ke apa ke, kau jangan layan. Aduh, kau ni apa ni? Cakap macam tu. Yang member ni pun terus macam meremang. Member ni dah meremang. Dalam dia meremang tu, dia sempat lagi tau, dia usah dekat luar pos. Dia nampak orang tua tu macam terapung. Aduh, orang tua tu macam terapung. Memang nampak lah muka dia jelas. Rambut dia macam mengebang, keluar berubah macam tu. Mata macam buntang. Bulat tau, mata dia buntang macam tu kan, macam nak terkeluar tau pada soket. Kau bayangkan dia terapung. Ya Allah, seram lah aku ingat balik cerita ni. Dia kata lisan dia pun dah terkunci. Dia tak tahu nak buat apa dah. Dia terus pap, dia pengsan. Sedar-sedar je kawan dia sampai datang pergi pada ni. Aduh, kan dia cakap dengan kau, jangan tu, jangan ni, jangan tu. So kata dia lah, kiranya malam tu memang hari pertama dia kerja dan hari terakhir lah dia kerja kat situ juga. Katanya dia terus belah je, caw kat situ. Dia memang tak ada bagi notis ke tak ada apa ke. Dia just cakap macam, dia terus ni, dia belah. Tak lah, kalau korang pula kan, kalau first time korang pun macam tu, korang nak lagi ke stay kat situ? Memang tak lah kan.